Banjir di Kelantan setakat pukul 4 petang tadi menyaksikan 370 penduduk terjejas banjir daripada 95 keluarga ditempatkan di 6 pusat pemindahan sementara PPS. Menurut info bencana banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua penduduk terjejas melibatkan 2 daerah, masing-masing Bacok dan Pasir Putih. 312 penduduk terjejas daripada 81 buah keluarga masih berlindung di 4 pusat pemindahan sementara PPS di Pasir Putih, iaitu Sekolah Kebangsaan Dalam Ru, Sekolah Kebangsaan Wakaf Raja, Sekolah Kebangsaan Sungai Petai dan Dewan Kompleks Kamil. Manakala di Bacok, 58 penduduk terjejas dari 14 buah keluarga ditempatkan di 2 PPS, iaitu Sekolah Kebangsaan Jelawat dan Sekolah Menengah Kebangsaan Beris Pancur. Sementara itu, PPS SK Pak Roman di Machang yang menempatkan 5 penduduk terjejas telah ditutup tengah hari tadi. Baik, saudara, Muhammad Azidi Abdullah di Kota Baru telah bersedia dengan perkembangan banjir di sana. Silakan, Azidi. Baik, situasi banjir di Kelantan menunjukkan peningkatan apabila lebih ramai penduduk terjejas dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS hari ini. Pasir Putih daerah menempatkan penduduk paling ramai di PPS setakat ini. PPS SK Dalam Ru antara yang paling awal dibuka. Bagi mengetahui situasi semasa banjir di sana, kita bersama wartawan Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul. Baik Azidi, seketika ini saya berada di Pusat Pemindahan Sementara PPS di SK Dalam Ru di Pasir Putih untuk meninjau keadaan terkini banjir di daerah ini. Dan untuk pengetahuan, PPS di SK Dalam Ru ini menempatkan penduduk terjejas banjir paling ramai di Kelantan, iaitu 197 orang dari 52 keluarga. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini di PPS ini, kita bersama dengan penyelaras PPS SK Dalam Ru, iaitu Encik Harung Awang Kecil. Apa khabar tuan? Alhamdulillah baik. Terima kasih kerana sudi untuk bersama kami untuk petang ini. Tuan, boleh cerita sikit berkenaan dengan perkembangan terkini PPS SK Dalam Ru ini dan bila ia dibuka? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pusat Pemindahan Sementara PPS SK Dalam Ru dibuka secara mengejut. Tahun ini dibuka secara mengejut bermula pada kemarin, pada semalam hari Selasa pukul 9 pagi. Kita pun tidak menjangka bahawa benda ni berlaku secara tiba-tiba. Sekitar jam 9 pagi pada 21 hari bulan kemarin, kita menerima mangsa pertama seramai 4 orang daripada kampung Dalam Ru sendiri. Pergerakan masuk, pendaftaran masuk mangsa-mangsa banjir semakin bertambah. Terakhir semalam kita menerima 197 mangsa. Kita menempatkan mangsa-mangsa mengikut zon dan kumpulan masing-masing. Jadi untuk setakat hari ini, hari kedua, alhamdulillah, dengan masih lagi kekal 189 daripada 197 pada pukul 8 malam semalam. Jadi terkini yang daripada 52 keluarga yang tinggal sekarang adalah 50 keluarga, 189 mangsa banjir. Okey, terima kasih Encik. Jadi kepada masyarakat yang di luar sana, sentiasalah peka dengan keadaan sekeliling, mendengar nasihat daripada Barisan Hadapan, JPPM, PDRM dan barisan-barisan yang sentiasa menjaga kebajikan di musim tengkujuh ini. Jadi kembali ke Azidi di studio. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kelantan membelanjakan RM2.34 juta bagi menyediakan barangan keperluan musim tengkujuh untuk diagihkan kepada penduduk terjejas yang berlindung di PPS. Pengarah JKM Kelantan berkata, barangan tersebut sudah diagih ke 160 pangkalan hadapan serta stor bencana daerah dan negeri. Perinciannya bersama wartawan Majidah Ismail. Terima kasih. Saya kini berada di Depo Simpanan Keperluan Bencana di Kemumin, Kota Baru untuk meninjau bekalan makanan ataupun bekalan keperluan penduduk terjejas banjir di Kelantan yang ketika ini sudah pun berada di pusat-pusat pemindahan yang dibuka. Jadi untuk lebih lanjut, kita bersama-sama dengan pengarah JKM Kelantan, iaitu Tuan Saib Siduk. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Tuan, berapa banyak jumlah ataupun yang telah dibelanjakan oleh JKM untuk membantu ataupun menghantar barang-barang bekalan ini ke PPS Tuan?
Okey, untuk tahun ini JKM telah membelanjakan sebanyak 2,340,000 keperluan untuk membeli keperluan barang-barang bencana lah, dan kita pun telah edarkan kepada 160 pangkalan hadapan dan 16 stor kita di jajahan. Dan keperluan yang kita berikan ini adalah seperti selimut, toto, makanan ringan dan makanan dalam tin dan sebagainya lah. Difahamkan Tuan, ada barangan terbaru yang dipanggil makanan dalam pack tu yang sedia dihidang kepada penduduk yang datang awal ataupun daftar awal di PPS Tuan. Betul. Untuk tahun ini kita telah memperkenalkan makanan retort food, di mana retort food ini kita agihkan kepada mangsa-mangsa yang berpindah awal. Untuk fasa pertama kita dapat 3,000 pack. Dan fasa kedua ini lebih kurang 19,000 pack lah, dan kita akan edarkan kepada semua pusat pemindahan yang terlibat. Kita akan edarkan untuk permulaan sebelum kita pembekal kita khususnya catering. Ketera bersedia untuk bekal makanan ataupun mungkin tukang-tukang masak lah kalau yang ada di PPS itu menyediakan makanan. Jadi ini akan dapat membantu lah supaya taklah lama menunggu makanan itu disiapkan. Jadi Tuan, sekiranya banjir untuk gelombang pertama ataupun kedua dan akan datang tidak mencukupi jumlah yang keperluan tersebut. Jadi macam mana Tuan akan mohon dengan kerajaan untuk tambahan ataupun macam mana Tuan? Okey, kebiasaannya seperti yang tahun sudah, apabila bekalan yang ada di depo ini tak mencukupi ataupun juga bekalan di pangkalan hadapan di daerah tak mencukupi, kita akan ambil tindakan memohon kepada kerajaan melalui peruntukan ataupun melalui perbelanjaan darurat di bawah 17.2 lah. Dan untuk perbelanjaan ini sebenarnya dia tidak ada had, iaitu lebih kepada keperluan semasa lah yang ada di pusat pemindahan. Di depo ini sendiri Tuan, berapa banyak barang yang mampu dimuatkan pada satu-satu masa tu? Depo ini boleh memuatkan lebih kurang 150 tan untuk barang-barang keperluan lah, dan boleh membekalkan kepada seramai 15,000 mangsa untuk 3 hari. Dan itulah sebabnya apabila tak cukup di sisi keperluan ini, kita ada 70 pembekal yang telah kita buat engagement. Sekiranya barang tak cukup, kita akan minta bekalan lah daripada pembekal yang kita akan lantik. Okey, terima kasih Tuan. Jadi itu antara gambaran yang dapat saya bawakan dari depo simpanan barang keperluan banjir di Kemumin ini. Kembali kepada Azidi di studio. Silakan Azidi. Berita wilayah berakhir di sini. Kembali bersama Diana Wai di Kota Media Kuala Lumpur. Baik, terima kasih Azidi langsung dari Kelantan. Ini pula di Terengganu, setakat 4 petang tadi angka penduduk terjejas sedikit menurun. 4,397 penduduk masih berlindung di 31 buah PPS. Rakan pelapor Siti Jamilah Hanim Jamil sekarang ini berada di talian, ada perkembangan terkini. Assalamualaikum Jamilah. Waalaikumsalam dia. Baik Jamilah, kabarnya ada perkembangan terkini berkenaan banjir di Terengganu yang ingin dikongsikan. Silakan Jamilah. Ya, terima kasih. Fakta yang angka yang diumumkan dia sebentar tadi. Okey, Kuala Nerus masih lagi merekodkan jumlah penduduk terjejas banjir paling tinggi dia, iaitu dengan 1,710. Diikuti Kuala Terengganu 1,158, Marang 845, Besut 661 dan Dungun kekal 23. Keseluruhan jumlah keluarga yang terlibat dia 1,162 yang berada di 5 daerah, iaitu di Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Besut dan juga Dungun. Dan untuk makluman juga dia, sebenarnya cuaca ketika ini agak baik sebenarnya, dan ini yang membolehkan penduduk terjejas banjir berada di PPS pulang untuk melihat kediaman mereka selepas ditenggelami banjir dia. Baik, itu antara yang terkini di Terengganu, dan kalau ada nasihat ataupun mungkin peringatan-peringatan yang ingin diberikan kepada mereka yang berada di kawasan terjejas banjir, mungkin Jamilah boleh kongsikan dengan penonton kita. Ya dia. Okey, sebentar tadi saya sempat untuk menemu bual Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Sektor Pengurusan Sekolah, Cik Azman Osman Elais Abdullah. Beliau berkata setakat ini 20 sekolah sebenarnya terjejas akibat banjir dan ditutup kerana dijadikan PPS dan juga dinaiki air. Dan beliau menasihati ibu bapa sebenarnya agar memantau anak-anak, sebab orang kata musim
macam Tengkujuh ni, kalau dekat Terengganu ni orang kata macam bagaikan pesta. Dia orang bermain air, main dekat tali air, dekat parit semua, dekat longkang-longkang. Jadi pantau anak-anak bagi memastikan tiada sebarang insiden tidak diingini berlaku. Kita tak nak berlaku kehilangan nyawa disebabkan anak-anak yang bermain air banjir tanpa pengawalan ibu bapa. Dan juga Cik Azman juga ada menyatakan JPNP sebenarnya memberi kelonggaran kepada pelajar-pelajar sekolah untuk tidak memakai uniform ke sekolah pada musim kini, terutama sekolah-sekolah yang sebenarnya orang kata terjejas banjir namun masih meneruskan operasi, boleh memakai pakaian sukan dan juga tidak memakai kasut lah, maknanya kalau memakai slipper sekiranya kasut basah. Itu dia. Baik, terima kasih Jamilah untuk perkembangan banjir langsung dari Terengganu. Jamilah pun jaga diri Jamilah. Terima kasih dia. Baik, Assalamualaikum. Baik, itu dia tadi perkembangan banjir langsung dari Terengganu bersama rakan pelapor Jamilah di Terengganu. Kita teruskan dengan perkembangan yang seterusnya. 25 cerun kritikal di Terengganu sedang dipantau dan disenaraikan dalam modul inventory cerun negara. Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains GMG Terengganu, Habibah Tahir berkata ia melibatkan cerun di daerah Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan Kemaman. Daripada 25 cerun itu, terdapat 3 kategori cerun kritikal iaitu rendah, sederhana dan tinggi. Sebenarnya cerun kritikal ni ialah apabila telah berlakunya geologi tanah runtuh yang boleh menyebabkan kemusnahan kepada harta benda ataupun kepada kehilangan nyawa lah. Itu yang kita kategorikan sebagai cerun kritikal. Selain membuat pemantauan 2 kali setahun, JMG juga akan mengenal pasti dan menyarankan mitigasi yang diperlukan untuk menangani isu cerun kritikal. Laporan pemantauan dihantar untuk tindakan pihak berkuasa tempatan PBT, NATMA dan Kerajaan Negeri. Ketika ini, JMG sedang bangunkan sistem amaran awal bencana geologi tanah runtuh melibatkan pemasangan alat pengesan di kawasan cerun kritikal untuk mengesan pergerakan tanah. Sebanyak 143 pemegang stok mini melibatkan 14 Parlimen dan 45 Dewan Undangan Negeri Dun Kelantan dilantik bagi memastikan bekalan barangan keperluan mencukupi semasa banjir. 79 daripadanya merupakan premis peruncit DDR, 52 premis pemborong utama DDW, manakala selebihnya premis minyak diesel dan petrol. Lantikan dibuat berdasarkan kedudukan sebagai pemegang lesen CSA, lokasi serta kapasiti perniagaan barang kawalan dan keperluan asas yang dijalankan. Hentikan stok mini ini sehinggalah bulan Mac. Maknanya biasanya untuk musim tengkujuh di Pantai Timur ni sehingga bulan Mac. Itu yang kebiasaannya berlaku. Jadi pemegang stok mini ini akan pegang dan akan tambah kuota dia sebanyak 30% untuk pastikan bekalan mencukupi untuk semua rakyat Kelantan terutamanya. Setiap pemegang tu kita beri 26 item untuk dia sediakan. Antaranya saya boleh sebut gula, minyak, beras, gandum, sardin, keperluan asas. Air mineral, bawang, susu, biskut. Beliau terdahulu melakukan pemantauan rantaian pengedaran barangan keperluan asas dalam menghadapi bencana alam monsun Timur Laut 2023-2024 di Pengkalan Cepa. Hari kelima kempen pilihan raya kecil PRK Parlimen Kemaman, calon Barisan Nasional BN, Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor meneruskan usaha mendekati pelbagai kelompok daftar pemilih. Masjid Jamik, Bandar Cukai, destinasi pertama beliau dengan menunaikan solat subuh berjemaah bersama penduduk. Selepas itu, calon BN ini meluangkan masa bersarapan bersama penduduk sekitar Cukai di restoran Nasi Dagang Istana Padang Astaka. Kempen diteruskan dengan menyantuni penduduk setempat bagi mendapatkan maklum balas serta harapan penduduk Kemaman. Malah beliau sempat berbincang dan mengambil maklum mengenai keadaan sungai-sungai di daerah Kemaman serta persiapan pihak berkaitan menghadapi monsun Timur Laut MTL. Kempen calon BN ini turut disertai Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said dan Naib Ketua Bahagian UMNO Kemaman Hisham Zubir.